Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Humaid dan kali ini kita akan belajar tentang asas ruqyah syar'iyyah. Belajar tentang ruqyah dan cara bagaimana hendak melakukannya untuk diri sendiri dan keluarga kita tanpa memerlukan khidmat orang lain, ustaz ataupun syekh dan sebagainya. Saya namakan program ini sebagai Ruqyah DIY Do It Yourself. Ruqyah dari segi bahasa bermaksud jampi ataupun apa yang dibacakan untuk meminta kesembuhan daripada penyakit ataupun perlindungan daripada mara bahaya. Dalam bahasa Melayu, ia juga dikenali sebagai jampi ataupun mentera. Penggunaan jampi dalam perubatan merupakan amalan yang kuno yang sudah diamalkan sejak awal ketamadunan manusia. Ketika era Mesopotamia ataupun tamadun Mesopotamia, manusia sudah menggunakan jampi serapah bersama-sama dengan perubatan moden pada saat itu dalam mengubati penyakit. Sehinggalah ke hari ini, jampi serapah masih lagi diamalkan di banyak negara ataupun dalam semua budaya ada jampi serapahnya masing-masing. Tapi yang kita nak belajar ialah ruqyah syar'iyyah, iaitu ruqyah yang bertepatan dengan syariat. Lawan pada ruqyah syar'iyyah ialah ruqyah syirkiyah. Syirkiyah bermaksud bersifat syirik. Dan asal jampi serapah sebelum kedatangan Islam hampir semuanya bersifat syirik. Sebab itulah pada awal Islam Nabi SAW melarang sahabat daripada menjampi. Tetapi kelonggaran diberikan. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan la ruqyata, tidak ada ruqyah illa minal ain, kecuali untuk mengubati penyakit ain wal hummah ataupun penyakit yang bersifat sengatan binatang berbisa, awin namlah ataupun daripada penyakit yang bersifat bengkak ataupun ulcer dan sebagainya. Apakah perkara yang kita perlu tahu sebelum kita boleh meruqyah diri sendiri dan juga orang lain? Sebenarnya basically ataupun secara asasnya ia sama seperti doa, iaitu ar-ruqyah adalah doa. Jadi para ulama kita menjelaskan sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT, maka syaratnya ataupun adabnya dan juga apakah kefahaman kita tentang doa itu sama juga kita kena apply ataupun kita kena aplikasikan dalam ruqyah. Contohnya, dari segi bacaan ruqyah mestilah dalam suara yang tidak terlalu nyaring ataupun tidak dalam suara yang menjerit, tidak terlalu menyakitkan telinga orang misalnya. Sama juga seperti kita berdoa, dan juga mestilah tawaduk depan Allah SWT, merendahkan diri dengan penuh rasa ketakutan, khifah, yakni kita takut kalau Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa kita, dan rasa penuh pengharapan agar Allah SWT akan menjawab doa kita, dan penuh yakin. Dan dalam satu hadis Nabi menyebutkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, ataupun ud'u rabbakum, doalah, mintalah pada Allah ataupun Tuhan kamu, atau kama qala, dalam keadaan kamu yakin doa kamu akan dijawab olehnya. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah ataupun serulah aku, doalah kepada aku akan jawab kamu. Maka keyakinan bahawa ruqyah kita diterima ataupun akan didengar oleh Allah SWT amat penting untuk kita faham. Begitu juga dengan amal ibadah yang lain, keyakinan bahawa Allah As-Sami' Al-Alim, Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu yang kita kena faham sebelum kita boleh meruqyah dengan berkesan biiznillahi ta'ala. Para ulama bersepakat bahawa terdapat 3 syarat dalam ruqyah. Yang pertama ialah mestilah menggunakan kalamullah ataupun ayat-ayat Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi SAW memberikan pengiktirafan kepada sahabat yang meruqyah ataupun menjampi seorang ketua kampung badui yang disengat oleh binatang berbisa, dan beliau menjampinya menggunakan surah Al-Fatihah sahaja. Jadi ini membuktikan bahawa bolehnya kita menjampi menggunakan ayat Al-Quran
dan seterusnya menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita menyebutkan dengan nama Allah yang maha berkuasa, yang maha besar dan sebagainya, dan kita menggunakan nama-nama tersebut dalam ruqyah, maka ia diperbolehkan, diharuskan. Yang kedua, mestilah dalam bahasa Arab ataupun apa-apa bahasa yang jelas, bahasa yang difahami oleh peruqyah dan orang yang kena ruqyah, oleh raqi dan marqi, ya. Jadi jangan gunakan bahasa-bahasa ataupun perkataan yang tidak difahami. Jangan gunakan apa-apa doa yang kita tak tahu. Kita main hafal je, kita main kita main belajar, tak tahu daripada sumber, daripada mana benda tu kita belajar dan kita hafal tanpa mengetahui apakah maksudnya. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Sebab saya katakan tadi, asal usul jampi hampir semuanya bersifat syirik, yakni menggunakan perantaraan jin. Dalam jampi serapah, mereka menggunakan ataupun mereka menyeru nama-nama jin ataupun syaitan ataupun nama-nama yang meragukan. Jadi elakkan daripada belajar daripada sumber yang tidak diketahui. Dan yang ketiga, mestilah diiktikadkan bahawa bukan ruqyah itu sendiri yang memberi manfaat, tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat-sangat penting, sebab walaupun ruqyah itu menggunakan ayat Quran ataupun doa-doa yang maksur ataupun daripada Nabi SAW, tetapi kita beriktikad bahawa keberkesanan ruqyah itu bergantung kepada peruqyah ataupun datangnya daripada orang yang membacakan ruqyah, maka ada unsur-unsur syirik di situ, iaitu kita menduakan kuasa penyembuhan syifa kepada makhluk Allah yang lain. Jadi berhati-hati. Penting untuk kita faham konsep asas tentang ruqyah sebelum kita boleh meruqyah dengan baik ataupun dengan kefahaman yang betul. Jadi insya-Allah dalam siri-siri yang akan datang, kita akan berbicara lebih lanjut tentang ruqyah, khasnya ruqyah DIY, do it yourself, supaya anda boleh meruqyah diri sendiri, keluarga dan orang lain tanpa berharap pada mana-mana ustaz ataupun pusat-pusat rawatan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Tonton video saya yang lain. Semoga bermanfaat dan mohon doa tuan-tuan puan-puan sekalian untuk saya dan keluarga saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.